Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di dalam video kedua. Murid-murid, video yang pertama saya berkongsi ilmu dengan anda cara menyebut 1 hingga 9 dan menulis dengan betul. Murid-murid, insya-Allah dengan pelajaran itu kita cuba dapat menambah asas dan menolak asas pada video ini. Murid-murid, tambah bermaksud menjumlahkan sebarang dua nombor yang akan menjadikan nombor yang kita dapat itu lebih besar. Manakala tolak pula mengurangkan kuantiti sesuatu kumpulan objek yang menyebabkan nombor yang kita dapat semakin kurang. Okey murid-murid, objektif dalam pelajaran kita video ini ialah murid-murid tahu ayat matematik dalam bentuk tambah dan ayat matematik dalam bentuk tolak. Baik murid-murid, murid-murid juga perlu tahu kaedah menolak dan menambah dalam bentuk lazim. Baik, sebelum itu saya akan mengambil contoh-contoh menambah di dalam buku teks pada muka surat 68 sehingga 72. Kat situ banyak contoh-contoh cara-cara menambah. Cuma pada PKP 2.0 ini kita fokus kepada bentuk lazim sahaja. Baik murid-murid, sebelum tu saya perkenalkan apa dia ayat matematik. Baik, menambah ialah menambah dan menolak banyak di dalam kehidupan harian kita. Sentiasa ada operasi tolak. Cuma kita tidak cenderung ataupun tidak perasan akan pelakuan ini, kejadian tambah operasi ini. Okey murid-murid, contohnya 3 ekor kucing sedang bermain, datang pula 2 ekor kucing. Ini ada operasi tambah 3 ekor dan datang lagi 2 ekor kucing. Cuba kita kira berapakah kucing tersebut semuanya dan ia akan menjadi 5 ekor kucing. Ya murid-murid, 3, 2 dan 5. Itulah nombor yang akan terlibat dalam ayat matematik nanti. Baik, ayat matematik kita mula-mula akan dimulai dengan nombor, simbol sama dengan dan hasil tambah. Baik. 3 ialah 3 ekor kucing yang datang, tambah itu ialah datang lagi 2 ekor dan simbol operasi tambah. Murid-murid perlu tahu ya, ini tambah, simbol tambah. Nombor tadi 3 tambah 2, nombor balik dan simbol yang memberi maksud berapakah semuanya yang kita buat 5. Ini ialah ayat matematik, bukan cerita. Ya murid-murid, yang abang ini, murid lelaki ini sedang bercerita dan menghasilkan ayat matematik. Baik, itu ayat matematik. Ingat murid-murid, itulah cara kita nanti. Okey, mula-mula nombor yang pertama, hasil gambar yang pertama masukkan dan letakkan tambah disebabkan anak panah. 2 ekor lagi akan masuk. Anak panah ini adalah hasil tambah dan 2 ekor ini menjadi di dalam nombor sama dengan untuk kita kira semua dan barikan semua anak kucing ini di dalam nombor terakhir. Baik murid-murid, itu sahaja untuk saya perkenalkan ayat matematik tambah. Okey, sekarang kita fokus kepada bentuk lazim. Murid-murid, kita belajar 1 hingga 10 sebelum ini. Maka
untuk menambah, walaupun kita menambah 25, contoh soalan ini ialah 25, ayat matematik dia sebenarnya 25 tambah 3. Murid-murid, 25, 2 ialah 20, dia berada di puluh, 5 berada di sa. Dan 3 ialah sa, sebab kita tak tulis cakap apa-apa pun nilai tempat dia. So, dia adalah 25 tambah 3. Okey, sebenarnya ayat matematik dia macam ni. Cuma kita tahu berapakah jawapannya. So, untuk kita mendapatkan jawapan jumlah itu, kita terpaksa menambah sa sahaja. Okey. 5 tambah 3. Jika murid-murid tahu untuk menambah, saya suka murid mulakan dengan 5 dan 3 ini murid keluarkan lukisan 3 garis atau 3 bulatan. Untuk selamat, sila buat bulatan. Murid-murid, 5 tambah 3, 5 tidak perlu ditukar sebab kita tahu kita nak tambah 5. Cuma kita nak sambungkan 5 tambah 3, sambungkan 5. Lepas 5 apa murid-murid? 6. Tulis 6. Tulis 6. Lepas 5, 6, 7, 8. So, itu yang ada jawapan 8 murid-murid. Jangan tengok 7, jangan tengok 6, jangan tengok 5 dah. Tengok yang terakhir. Itu jawapan kita. Murid-murid. Lepas dapat sa sahaja, kita pun menambah di puluh. So, 2 tambah tiada nombor. Tiada nombor bermaksud sifar. So, kalau ada 2 ekor, tiada nombor. Maknanya tiada lagi yang datang, bermaksud hanya ada 2 ekor kucing. So, jawapan untuk ini menjadi 2 tambah sifar sama dengan 2. Maka, hasil daripada 25, kita buat ayat matematik. 25 tambah 3 sama dengan 28. Ayat matematik. Saya jelaskan lagi. 25 tambah 3 sama dengan 28. Ini contoh ayat matematik. Yang ini ialah cara kita mendapat dalam bentuk lazim. Ya murid-murid, untuk menambah 25 tambah 3, jangan tengok besar. Kecilkan kita punya penglihatan supaya dia semakin mudah untuk kita menambah. Iaitu 5 tambah 3, 2 tambah sifar. Senang kita dapat jawapan. Baik murid-murid. Yang ini pula murid-murid. Contoh yang lain juga ada seperti 17 tambah 30. 17 tambah 30 sama dengan berapa ya? Kita nak buat ayat matematik. Maka, kita buat dalam bentuk lazim. Apabila dalam bentuk lazim, kita perlu senaraikan nilai tempat sa dan nilai tempat puluh. Okey, 7 yang ini ialah sa
dan 11 itu berada di puluh. So, dia nampak betul tak murid? Sebiji macam 17 juga. Okey. Tambah, murid-murid tulis dekat sini, tambah 30. 30, 3 ini berada di rumah puluh. Dan sifar berada di sah. Okey, murid-murid. Jadi, bila 17 tambah 30, kita dah buat dalam bentuk lazim dan kita akan dapat nilai dia. Jangan tengok besar. Cuba tengok contoh, dia mengira dalam yang hanya pada sah. 7 tambah sifar. Jadi, kita akan mendapat 7. Kenapa murid-murid? Ya murid-murid, saya bagi tunjuk. 7 yang kita tahu, kita tidak menambah dengan apa-apa sebarang. So, kita hanya dapat 7. Atau, saya ingin terangkan lagi, lebih dalam, sebarang nombor yang ditambah dengan sifar, 7 tambah sifar, akan dapat kembali nombor asalnya, iaitu 7. Contoh lain, 5 tambah sifar sama dengan 5. Selain itu, sifar tambah 3. Apakah nombor selain daripada sifar yang kita tambah tadi? Ialah 3. So, kita dapat balik nombor 3. Sebarang nombor yang ditambahkan dengan sifar, ambil balik nombor yang selain daripada sifar itu. Contoh yang lain, sifar tambah sifar. Sifar 1 kita dah tahu, so kita ambil sifar yang 1 menjadi jawapannya. Okey, murid. Kembali. Sifar tambah sifar. Okey. Anggapkan ini sifar yang kita tambahkan dan ini adalah nombor yang lain itu sifar. So, dia menjadi sifar. Okey. Itu yang saya katakan. Contoh yang lain. Contoh 9 tambah 9 tambah sifar sama dengan 9. Macam tu. Sifar dah ada. So, kita ambil nombor yang selain daripada sifar. Bermaksud 9. Masukkan. Okey. Apa sahaja nombor yang ditambahkan dengan sifar. Ambil nombor yang ditambah itu menjadi jawapannya. Okey. Contoh 1 tambah sifar 1. 2 tambah sifar 2. Sifar tambah 5 5. Okey, murid. Salah satu jawapannya. Senang sahaja. Suka bermain dengan sifar. Boleh buat latihan di rumah. Baik, murid. 7 tambah sifar tadi dapat 7. Sekarang kita nak tambah 10 pula. Ini contoh di buku teks 1 tambah 3. Okey, murid. Saya suka ajar 1. Jika kita tambah 1, kita tahu 3 kita sudah tahu nombornya. Dan tambah 1 bermaksud selepas 3 apa? Selepas 3 ialah 4. Begitu teknik untuk kita senang menambah. Kalau tambah 1, kita tengok nombor selain daripada 1 itu 3. Apakah nombor selepas 3? Ialah 4. So, kita tahu nombor selepas 3 ialah 4. So, begitulah jawapan di bawah ini menjadi 4. Murid-murid, selepas dapat menambah puluh, okey murid-murid, saya ingatkan anda,
Jika menambah, mulakan dari sah. Ya, mesti mula dari sah. Kita mula daripada mula-mula kita belajar ni, kita mesti belajar tambah, mesti mula dengan sah. Jangan mula dengan puluh. Saya tekan lagi kepada murid, mulakan dengan sah dahulu, baru puluh. Baik murid, kita sudah dapat jawapan. Tadi kita dah tambah 7 tambah sifar menjadi 7 dan 1 tambah 3 menjadi 4. Dapatlah jawapan 47. Okey, macam mana kita nak buat ayat matematik? Iaitu 17 tambah 30 sama dengan 47. Baik murid. Seperti yang saya ajar tadi, sifar tambah sifar ialah sifar. Sifar tambah sifar ialah sifar. Okey, sifar yang ini tambah yang sifar yang ini menjadi sifar juga. Okey. 2 tambah 6, 2 tambah 6 sama dengan berapa? Murid-murid, mulakan dengan nombor besar. Ini sebut di mulut dan nombor yang kecil kita lukiskan 2. 6, lepas 6 murid-murid, apa dia? Lepas 6, 7, 8. Jangan tengok 7, jangan tengok 6. Kita ambil lah 8 nombor yang terakhir. Itu yang dapat 8. Okey, 2 tambah 6 2 tambah 6 ialah 8. Maaf murid, tulisan dah buruk. 2 tambah 6 8. Okey. Dapatlah jawapan 80. Okey. Cuba lagi satu. Kita contoh dalam muka surat 65 ni. Ketik kita 65. 43 tambah 52 sama dengan 97. Murid-murid jangan tengok semua nombor. Jika kita tengok semua nombor, kita rasa susah. Okey? Kita rasa susah. So, apa nak buat? Kita tengok sah dahulu. Kecilkan soalan. 3 tambah 2 sama dengan 3 tambah 2. So, 3 dah tahu. Buat lukisan yang kedua. 2 bulatan. Lepas 3 ialah 4, 5. So, tu yang dibuat 5. Okey. Kita tengok pula puluh. 4 tambah 5 sama dengan, apakah nombor besar? Nombor besar ialah 5. Dan 4 ni kita buat dalam bulatan 1, 2, 3, 4. Sambungkan nombor 5, 6, 7, 8, 9. Jangan tengok 8 semua nombor ini. Kita ambil nombor yang terakhir. Saya galakkan murid-murid lebih suka menulis untuk mudahkan kita dapat jawapan. So, bila dapat jawapan 9, kita pun tulis 9 di bawah. Murid-murid, itulah dia contoh-contoh bentuk lazim. Baik. Kita tengok pula contoh-contoh ayat matematik dan bentuk lazim di dalam tajuk tolak. Murid-murid, dalam buku teks ada banyak contoh-contoh menolak. So, murid-murid, kita cuba tengok ayat matematik tolak. Ayat matematik tolak juga sama seperti contoh, lebih kurang sama seperti bentuk
tambah. Tapi cumanya bila kita tahu tambah ialah menambahkan nombor menjadi lebih besar, manakala tolak ialah semua nombor tadi kita buangkan. Okey. Sekarang kita tahu nombor yang paling makcik dalam buku teks tu dia ada sandwich 12. Kemudian ada seorang murid telah membelinya 3 biji sandwich, dan sandwich itu yang tinggal pada makcik penjual itu ialah 9. Okey, murid-murid, nombor apakah yang terkumpul sebelumnya tadi? Nombor yang paling besar tadi asalnya ialah 12. Dan dibeli oleh seorang murid 3 dan makcik tu tinggal 9. So, perkara yang mengurangkan sandwich makcik itu ialah dengan jual kepada murid 3. So, nombor 12 tolak 3 dan roti yang tinggal ialah 9. Itu ayat matematik. So, nombor ini ialah ni. Nombor sandwich yang 12 itu nombor 12 ini asal daripada semua sandwich yang dibeli dan juga makcik yang tinggal. Dan dalam plastik itu adalah 3. Dan nombor yang tinggal itu dalam tray itu adalah makcik punya 9. Jadilah ayat matematik. Okey. Dan ayat matematik ada simbol tolak yang dibeli dan nombor tinggal, roti yang tinggal itu menjadi sama dengan. Baik murid-murid. Kita tengok pula kepada bentuk lazim. Ayat matematik asalnya. Baik, kita tengok pula dalam contoh-contoh bentuk lazim. Murid-murid, 68 tolak 33. Bagaimana kita nak dapatkan jawapannya? Di bawah seperti 53 itu. Kita jangan tengok semua, tetapi kita tengok 6 tolak 3. 6 tolak 3. Murid-murid, saya galakkan awak melukis 6 biji guli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji guli. Kemudian tolak 3 biji guli. 1, 2, 3. Tolak ialah kita cekkan dia, kita pangkahkan dia. So, berapakah guli yang tidak dipangkah? 1, 2, 3. 3 itu kita letak di bawah 6 tolak 3. Ini adalah nilai sah. Baik. Nilai tempat pula kita buat 8 tolak 3. 8 saya galakkan juga, saya katakan lagi, saya galakkan awak melukis guli. Saya suka lukis guli. Saya suka ajar murid melukis guli semasa menolak atau menambah. 6, 7, 8, 9. Oh, sorry. Kita nak 8 sahaja. Okey. 8 biji guli. Jangan kira 9. Okey. Tolak 3. Jadi, manakah gulinya yang terakhir? 1, pangkahkan. 2, 3. Lihat cara cikgu tulis. Bila kita pangkah 3. Okey. Sebut situ. Okey. Macam mana kita nak kira? Apa yang kita nak kira? Yang dipangkah tidak diperlu kira. Kita nak kira yang tidak berpangkah. So, kita kira begini. 1, sebut nombor 2, tulis begitu. 2, 3, 4, 5.
5 itu yang perlu tulis. Yang lain jangan tulis. So, kita pun tulis jawapannya 5. Baik murid, boleh ikut saya? Okey, kita cuba lagi. Baik. Sebelum kita nak cuba lagi satu, kita nak buat ayat matematik tolak. Okey, kita nak buat ayat matematik tolak ialah bacakan nombornya. 86. So, tulis 86 tolak 33 sama dengan 53. Itulah ayat matematik. Baik murid, kita cuba soalan yang sebelahnya. (59) tolak 28. Saya katakan lagi, jangan tengok yang besar. Tengok dulu nilai yang sah. Mula dengan sah. 9 tolak 8. So, apa nak perlu buat? Yang pertama, kita lukiskan guli sebanyak 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebut begitu. Okey. Kemudian tolak 8. Kita pun pangkah. Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tolak 8. Kita pangkahkan 8. 1. Sebut macam tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pangkah tak perlu kira, kita ambil yang tidak berpangkah, iaitu sah 1. Itulah jawapan untuk sah kita. Baik. Kita tengok pula untuk puluh. Tengok pula puluh di cubaan kiraan yang kedua, contoh dia yang di warna tu. Okey. 5 tolak 2. Bermaksud kita lukis 5 guli. 5 guli tolak 2. So, ambil warna lain. Pangkahkan 2. Tinggal berapa? 3. Itulah sebab dia buat 3. Okey, murid. Bila sudah buat macam tu, kita pun dapat jawapan. Itulah yang ditunjukkan pada murid sebelah ni. Murid sebelah ni. Dia tengok. Dia pun tulis 31. Baik. Untuk ayat matematik dia, kita buat 59 tolak 28 sama dengan 31. Okey, ini ayat matematik. Baik, ini latihan murid. Latihan kita ialah muka surat 72 dan 80. 72. Okey, seperti yang cikgu ajar tadi, anak kucing 3 ekor anak kucing datang lagi 2 tu. Inilah bermaksudnya 2 kumbang jadi 2. Tuliskan 2. Simbol tambah dan 9 ekor kumbang masuk kat situ. Dan terakhir, kira semua kumbang untuk dimasukkan dalam kotak kosong ini. Ya. Okey, tengok ni bawah. Cikgu ajar lagi untuk murid-murid. Kira yang kotak pertama, contohnya dah ada 6 ni. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia dah buatkan 6. Sekarang tambah sudah ada. Biarkan. Masukkan nombor kotak kedua. Dan lepas sama dengan murid-murid kira balik anak kambing yang semua ini
di dalam untuk tulis nombor yang terakhir. Dapatlah jawapan hasil tambah. Baik. Contoh lain, masukkan nilai gambar nombor 1 di kotak 1 dan kotak 2 sudah ada jawapan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul 8. So, betul lah 8. Dan kotak yang terakhir, kira 8 ekor burung ni bersama dengan kotak yang mula tadi. So, kira semua murid pun masuk di dalam. Okey. Ini juga adalah latihan menyebut nombor sehingga 50 yang cikgu ingin murid sebut. Belajar mengira. Tugasan ketiga kita ialah mengira. Nombor sehingga 50. Harap murid-murid dapat mengira tersebut berdasarkan latihan kita. Baik. Cikgu bagi latihan sampai 20 lah. Latihan mengira hingga 20 sahaja. Cikgu kurangkan. Baik. Murid-murid, begitu juga dengan yang lain. Murid-murid tolong isikan sahaja berdasarkan gambar. Oh, sorry. Ada yang salah. Ya. Nombornya di sini. Nombornya di sini. Yang semua ni masukkan yang terakhir. Yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Dan yang semua ni, murid-murid kira masukkan yang terakhir. Ini juga mengingatkan murid dengan kiraan 1 hingga 20 untuk ulang kaji. Baik murid, kita mula. Yang ini adalah latihan yang seperti saya ajar tadi, yang panjang lebar di sebelum ni. Okey murid, latihan yang kedua juga adalah sama. Murid-murid yang ini, mula-mula murid kira semua ekor itik yang ada. Kemudian kira yang dalam bulatan, masukkan di sini. Yang semua ni murid kira ada 11. So dia mula nombor yang paling besar. Kemudian yang dalam bulatan tu murid masukkan di dalam tengah. Dan yang tiada bulatan, yang ini, yang warna merah ni, murid letak pada bulatan ujung. Baik, sekali lagi saya suruh murid cuba yang bulat mengenai bola. Okey, mula-mula semua bola masukkan pada mula. Bukan macam tambah tadi, tambah last. Ini semua bola masuk mula-mula. Kemudian yang dalam bulatan warna pink masukkan di kotak kedua. Dan bola yang tiada, yang warna putih ni, bulatan putih ni adalah masukkan di hujung. Semua begitu. Okey. Yang sekali lagi saya ajar untuk murid ingat. Yang semua masukkan di sini. Untuk yang dalam bulatan, masukkan di kotak warna tengah-tengah tu. Dan yang tidak di bulat warna hijau, masuk pada kotak hujung itu. Itulah operasi menolak. Baik murid, kita belajar dan kita tengok latihan untuk menolak kita seperti yang saya ajar juga tadi. Cara menolak, jangan tengok semua, tengok satu-satu dan insya-Allah harap-harap murid-murid dapat menjawabnya dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.